Awak tengok ke dalam YouTube saya buat tu? Yang saya tak tengok. Okey. Kita sambung pertemuan kita yang hari yang lepas lah. Okey. Adalah minggu lepas 8 bulan 7. Hari ni kita sambung topik yang dengan teknologi pembuatan. Okey, berkaitan dengan teknologi pembuatan. Okey. Dapat tak ni? Dia punya ni view, dapat view dia? Dapat sharing dapat tak? Nampak cikgu, nampak. Nampak? Jelas ke? Jelas ke? Nampak je. Jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, yang ni kita dah masuk minggu lepas kan? 2.16 membuat acuan model 3 dimensi, betul? Betul tak? Betul. Betul kan? Betul. Kita sambung. Kita sekali imbas lalu lah. Tuangan ada dua, tuangan sejuk dan tuangan panas. Kemudian kita dah masuk acuan molding. Ni macam buat kuih lah. Acuan kuih tu sama. Okey. Baru kita masuk pada pembentukan forming. Okey. Okey. Lepas tu kita masuk kepada forming juga ni, pembentukan. Pemisinan. Macam nak buat awak pun graf kan, awak nak mengatas name tag kan. Kita buat teknologi machining lah. Itu pun salah satu jugalah. Buat name tag kan. Name tag yang hitam putih tu betul. Okey, yang dia okey. So, kita ada sambungan join, ini welding lah, patri. Okey, kita masuk kepada seterusnya iaitu model pun dah kan semalam kan, itu minggu depan. Ada dua jenis iaitu model statik dan model berfungsi. Saya rasa saya dah beritahu juga. Okey, seterusnya kita nak menghasilkan acuan model 3 dimensi. Okey. Yang kita akan ada proses dia iaitu menghasilkan model 3 dimensi, membuat acuan, kita guna teknik tuangan lah, acuan lah. Kita buat acuan. Okey. Ni dekat dah. Okey. Dalam buku teks awak boleh tengok muka surat berapa tu. Sekejap saya buka buku teks. Ada buku teks depan meja ke tak ada? Kita dengar je ni. Membuat. Okey, kita boleh tengok muka surat 33. Saya boleh tengok buku teks surat 33. Kalau ada online boleh tengok dalam awak punya ni. Saya pun ada bagikan buku teks untuk digital kan. Okey. Okey. Model digunakan untuk mendapat rupa bentuk luaran dalam proses pembinaan acuan. Model awal dimensi dah. Okey. Bahan yang digunakan biasanya guna lilin, tanah liat, kayu, plastik. Okey. Yang terkini kita gunakan pencetak 3 dimensi lah. Okey, 3D printer ataupun gunakan 3D pen. Okey, tapi kalau nak kemas lagi kita gunakan 3D printer lah. Kalau 3D pen ni dia lebih macam konvensional sikit, cuma gunakan gabungan dengan yang moden lah. Kalau awak kena ada hasil seni lah. Okey. Okey, membuat acuan. Okey, acuan ialah bekas tuangan sesuatu bahan yang hendak dibentuk. Ni contoh acuan lah. Boleh bahan yang kita gunakan adalah pasir, tanah liat ataupun plaster of Paris. Tapi biasanya kita akan gunakan plaster of Paris lah supaya lebih mudah. Okey. Bentuk dapat bentuk asal. Okey. Itu tuangan. Okey, acuan. Lepas tu tuangan, ni saya beritahu kemarin ada dua jenis iaitu tuangan panas dan juga tuangan sejuk. Tuangan panas itu menggunakan haba, cairkan bahan, contohnya plastik, timah, tembaga, besi, keluli. Itu semua tuangan panas. Lepas tu disejukkan lah, baru dia mengeras. Okey. Kalau kedua pula, tuangan sejuk kita tak gunakan haba, kita cuma cairkan sahaja. Lepas tu biarkan keras. Contohnya plaster of Paris dan juga resin exposing. Okey. Okey. Ada nak masuk? Sekejap. Anissa Hayati. Siapa Anissa Hayati? Okey. Proses menghasilkan acuan menggunakan plaster of Paris. Plaster of Paris ni tahu tak macam mana rupa bentuk dia? Dia warna putih putih macam tepung.
dia putih macam tepung. Okey, dia putih macam tepung lah. Okey. Okey. Dia putihnya tepung tapi dia boleh mengeras. Kalau tepung tu dia mengeras dan dia lebih kukuh lah. Lebih kukuh berbanding dengan tepung lah. Tepung gandum kan. Tepung gandum tu dia boleh mengeras. Tapi dia ambil masa yang lama. Yang ni dia ambil masa yang sekejap untuk mengeras dan dia lebih kukuh. Okey. Mula-mula kita ambil Passoferis. Kalau awak type dalam masuk dalam Shopee, type je Passoferis, ada orang jual. Dicampurkan dengan air sehingga menjadi paste. Lepas tu letak dalam bekas. Okey, sapukan lapisan minyak pada model awal 3 dimensi. Okey, model awal 3 dimensi ni kita boleh gunakan tanah liat. Kita bentuk dia guna tanah liat. Contohnya awak nak buat kitchen, kita awak buat dulu pakai tanah liat. Okey, itu dengan model awal. Lepas tu kita masukkan model awal dalam plaster of Paris. Okey, lepas kita biar kering. Okey. Kita biarkan kering, kita ulang balik langkah 1 hingga langkah 6. Okey. Lepas tu kita akan tanggalkan model tadi, model awal tadi daripada plaster Paris tadi. Barulah kita terhasilnya acuan menggunakan plaster Paris. Okey. Okey, membuat model 3 dimensi berdasarkan proses kerja. Okey, tadi mula-mula tadi yang ni, yang atas ni kita buat acuan. Yang ni dia macam patah balik lah. Dia buat model. Okey. Okey, kita buat model dia, kita boleh gunakan acuan dan juga tuangan. Kalau kaedah moden, kita gunakan pen 3D ataupun pencetak 3D. Okey, itu kaedah dia. Okey. Lepas tu kita boleh buat kemasan. Okey, kemasan ni benda kita nak mencantikkan bahan tu lah. Biasa kita gunakan cat kan, betul tak? Biasa kita guna cat kan untuk dia bagi nampak cantik, betul? Betul ke tak? Okey. Tapi kali ni kita gunakan ada satu lagi konsep dia panggil elektrostatik dan elektroplating. Saya rasa awak dah belajar dalam kimia kot. Ada belajar dah? Elektrostatik dan elektroplating. Dah belajar dalam kimia? Chemistry. Dah ke belum? Belum. Ya ke belum? Okey. Mengapa perlu ada kemasan? Kemasan ni untuk melindungi pembukaan produk daripada calar dan karat. Kalau besi lah, daripada tindak balas udara degil lah. Okey. Lagi satu, dia boleh menambah nilai estetika pada produk dengan memberi warna dan tekstur yang cantik pada produk. Okey. Elektrostatik dan elektroplating ni biasanya kita buat pada produk berasaskan logam. Okey, kalau kayu tu tak sesuai lah dengan produk berasaskan logam. Elektrostatik dan elektroplating. Okey. Untuk bahan-bahan lain pula, kaedah semburan kita boleh gunakan pada kayu, besi, plastik. Bahan yang kita gunakan untuk semburan ni biasanya cat dengan leka lah. Leka ni sesuai untuk kayu lah. Okey, leka jenis leka ni dia macam dia cair, dia bukan cair, dia apa? Duit sinar. Leka ni kemasan dia duit sinar. Cat dia ada warna, leka dia duit sinar. Kita panggil leka jenis. Sapu kita boleh guna pada kayu dan juga keluli. Okey. Sebab kayu dan keluli dia masih boleh menyerap lagi cat licau ataupun shellac. Shellac kita guna kat kayu, cat licau kita boleh gunakan kat keluli dan juga kayu. Shellac tak boleh guna kat keluli ya. Pelekat stiker. Kita boleh gunakan kat kayu dan juga MDF. Iaitu MDF ni perabot-perabot yang awak ada kat rumah tu lah contohnya. Okey. Pelekat. Elektroplating saluran kita untuk keluli saja, sama ada emas ataupun perak ataupun yang baru sekarang saya dengar ada orang guna untuk titanium. Yang warna dia macam pelangi tu kan, warna biru-biru sikit, ada macam gold-gold sikit. Kalau awak tengok motor-motor tu dia guna saluran inilah, ataupun yang krum tu kan, yang berkilat tu kan, itu pun gunakan kaedah saluran juga. Perak, emas, yang krum tu apa nama dia? Saya tak pasti. Perak, emas, lepas tu boleh guna juga titanium. Okey.
Konsep elektrostatik ada satu kajian sains yang digunakan untuk menjelaskan cas-cas elektrik yang statik. Okey, elektrostatik. Ni macam ni konsep dia, electroplating Ini elektrostatik. Okey. Electroplating pula suatu kaedah kemasan yang digunakan untuk membuat saduran pada permukaan yang bagi menghilangkan kelemahan sesuatu bahan. Okey. Dia buat macam ni. Dia ada bubuh dia dalam tu ada silver nitrate solution. Okey. Ada anode, ada cathode. Okay, kalau ada lepas tu air ni tadi dia ada dia punya campuran bahan lah. Okey. Yang duduk dekat positif ni akan bertindak balas dengan negatif. Contohnya sudu yang kita nak gabungkan, nak disadur tadi kan. Jadi dia akan ambil unsur Ag ni tersadur kepada unsur pada ferrum iaitu pada sudu tadilah. Okey. Yang positif adalah bahan asal, yang negatif adalah bahan yang kita nak sadur ataupun bahan yang kita nak kemaskanlah, yang kita nak cantikkan. Okey. Okey, kalau yang positif ni emas, jadi maka sudu tadi akan tersadur dengan warna emas. Kalau positif ni kuprum, dia akan bentuk warna kuprum dekat sudu ni. Faham tak tu? Faham ke tak? Faham ke tidak? Kelas. Dengar ke ni? Dengar Okey. Dengar cikgu. Okey, bahan-bahan untuk proses electroplating. Yang pertama kita guna bika, bekas untuk menakung elektrolit dan merendam produk serta bahan saduran supaya proses electroplating boleh berlaku. Kena ada bekas lah. Kita buat daripada bika. Bekasnya daripada bika ataupun kaca lah. Okey, bekas kaca boleh. Kepingan bar tembaga, ini tengoklah kalau awak nak sadur dia warna tembaga, kita letak kepingan tembaga. Kalau nak warna emas, kita letak kepingan bar emas. Kalau nak warna silver, kena letak kepingan silver. Bahan yang menyaduk objek yang akan disalut. Ini dia punya main. Lepas tu kita letakkan bateri 9 volt sebagai punca kuasa. Wire macam untuk mengalihkan arus lah bagi proses electroplating berlaku. Cair elektrolit, larutan yang membenarkan arus elektrik bertindak dengan bahan saduran dan bahan yang disadur, cecair lah, dalam bentuk cecair. Okey. Sekejap ada nak masuk gitu. Sami Hafiz Azim. Okey. Okey. Menilai model 3D yang telah dihasilkan. Okey, kita menilai buat awak dah siap buat projek awak. Okey, kita kena nilai dia. Sebab apa? Kita nak tahu kelemahan. Bila ada kelemahan, kita akan inovasikan dia balik. Okey, supaya dia lebih kompetitif dan berdaya saing. Maksudnya tadi kalau ada kelemahan, tak apa awak buat produk ada kelemahan, tak ada masalah. Jadi kelemahan tersebut kita akan tambah baik. Mungkin awak boleh tambah baik ataupun orang lain akan tambah baik produk awak. Itu saya kata kalau awak nak buat apa-apa produk, tak apa ambil produk orang, tapi kita kena tambah baik. Kita kena inovasikan produk tersebut. Faham tak? Boleh? Contohnya yang ini, apa ni? Beyblade. Beyblade. Asal dia apa? Asal dia? Asal Beyblade. Sebelum Beyblade lahir. Gasing. Gasing tradisional kan? Plastik. Betul tak? Kan? Sebelum gasing plastik ada gasing apa? Gasing kayu. Kayu. Mula gasing kayu. Lepas tu terhasil gasing plastik. Tapi susah nak main. Tak reti main kan. Bila kita baling dia tak mau terpacak tu. Dia terbalik. Paku ke atas. Body dia ke bawah kan. Sepatutnya paku ke bawah. Jadinya orang Jepun tak reti nak main. Jadi orang Jepun pun buat Beyblade. Supaya dia boleh main gasing. Nampak? Dia inovasikan. Faham tak? Awak rasa kat Jepun ada gasing kayu ke? Tak ada kan? Dia tengok orang Malaysia main gasing, macam mana aku nak main ni. Dia boleh main-main kat rumah dia beli satu kat Malaysia, dia main. Lepas tu bila dia pusingkan, tak boleh. Bila dia pusingkan dia, tak boleh. Dia punya kayu, dia punya paku ke atas. Dia punya paku ke atas,
body kat bawah kan. Sepatutnya paku kat bawah betul, kat tanah kan. Dia punya body kat atas kan. Jadi dia pun nak main juga. Jadi dia buat inovasi, dia buat Beyblade. Okay, dengan pelbagai corak dan juga bentuk. Faham? Boleh? Okay. Ini borang penilaian dan bentuk. Jadi dalam awak ni awak kena tengoklah elemen prinsip. Pastikan ia ada lah. Okay. Okay. Garisan kena ada sama lengkup, lepas tu rupa mesti ada, bentuk, tekstur, saiz, warna ruang. Kalau ada kita type dia lah, kalau tak ada, tak ada lah. Okay, prinsip pula. Okay, keseimbangan ada, pengulangan ada, kontras ada. Sebab kalau ada kita write, kalau tak ada kita angkat. Itu bergantung pada awak punya prof. Okay, dah. Ada apa nak tanya? Okay. Okey, untuk produk tadi saya beritahu dah, kita boleh gunakan pengguna. Kalau tengok dalam buku teks tu ada jugalah. Tengok dalam buku teks kita boleh guna acuan. Ini lah pen 3D ataupun seperti resin lah untuk menghasilkan model. Okey. Okay. Ada apa nak tanya? Setakat tu untuk hari ni, itulah dia pelajaran kita. Jadinya saya rasa dah tamat lah. Okey, untuk bab teknologi pembuatan. Okey. Okey. Ada apa nak tanya? Sebelum saya bagi awak tugasan. Ada apa nak tanya? Sebelum saya bagi awak tugasan. Ada. Tak ada. Hari tu saya bagi awak tugasan muka surat 13 hingga muka surat 17, betul? Betul. Ada yang hantar, ramai kita hantar kan? Saya rasa ramai sangat tak hantar. Tak apa. Hari ni kita akan sambung tugasan iaitu muka surat 18, 19, 20, 21, 22 sehingga 25. Okey. Sehingga 25. Boleh? Okey. Dah selesaikanlah semua buku tu. Okey, kita tamat teknologi pembuatan. Tugasannya awak kena buat tugasan power up. Muka surat 18 hingga muka surat 25. Okey, due date dia 2 minggu lagi lah. Minggu depan awak cuti kan. Jadinya kita bagi due date sampai 29 lah. Okey, 29 hari bulan 7. Okey. Okey, saya lupa nak bagi awak kehadiran. Sekejap. Okey, untuk kehadiran boleh isilah. Okey, kehadiran ni saya buat sampai 9.30 je. Sebab saya kata hari ni kelas lebih awal, jadinya ni tak boleh pula. Itu link kehadiran boleh isi form tu. Okay. Last bagi saya ni lagi satu gambar ni. Tolong buka kamera sekejap, last. Tolong buka kamera, saya nak ni screenshot sekali. Okay, setakat itulah hari ni pertemuan kita hari ni. Kalau ada apa-apa awak boleh WhatsApp saya lah. Lagi satu saya nak pesan kalau tugasan awak tolong hantar dalam gambar dalam bentuk JPEG lah dalam Telegram tu. Tak payah hantar PDF, tak payahlah. Awak ambil gambar, snap. Tapi pastikan boleh cikgu boleh baca lah, boleh nampak. Jadi saya boleh kalau ni saya boleh tanda. Ada apa-apa saya tulis komen.
Senang sikit. Okey. Ha. Okey.